Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi kita bersiaran di Mandalika TV Museum Negeri Terengganu. Dan seperti sesi-sesi yang lalu, kali ini juga saya ditemani oleh seorang panel yang kita jemput khas dari bahagian Maritim Museum Negeri Terengganu. Dan beliau tidak lain dan tidak bukan Encik Muhammad Sabri bin Muda, Kurator Bahagian Maritim Sektor Penyelidikan dan Dokumentasi Museum Negeri Terengganu. Assalamualaikum dan apa khabar Cik Sabri? Selamat datang ke studio Mandalika TV kita. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya terima kasih atas jemputan untuk sedikit sesi perkongsian ilmu pada pagi ini. Ya. Jadi untuk makluman semua, kali ini kita sangat rasa beruntung sebab apa yang akan kita bincangkan ini adalah mengenai pelabuhan dan pangkalan Terengganu, iaitu satu sorutan sejarah. Ya. Jadi umum mengetahui negeri Terengganu ini sebenarnya telah lama tercatat dalam peta global maritim sedunia. Ya. Jadi terdapat dalam banyak catatan-catatan seperti catatan Barat, China, juga Nusantara sendiri telah memperlihatkan peri pentingnya pelabuhan Terengganu atau pelabuhan di pantai timur ini dalam dunia pelayaran dan perdagangan. Jadi Cik Sabri, sebagai mukadimah awalnya, saya kira Cik Sabri boleh menceritakan sedikit tentang pangkalan pelabuhan secara umum pada kita pada pagi ini. Baik, Abang Ramlah, terima kasih. Sebenarnya subjek yang kita berbincang hari ini berhubung dengan pangkalan dan pelabuhan di Terengganu, satu sorotan sejarah. Sebagaimana kita sedia maklumlah kan, Semenanjung Malaysia, kalau kita dari bentuk geografinya daripada di utaranya, kalau kita ambil daripada Patani hingga ke Johor, ini telah menyediakan satu jajaran pantai yang sangat panjang yang menghadap ke laut China Selatan. Ini sebenarnya telah menyajikan pada kita satu sosio budaya maritim yang sangat pelbagai. Okay. Kalau kita khususkan pada negeri Terengganu itu sendiri, bermula daripada sempadan Pahang di Kampung Geliga sehinggalah kepada sempadan Kelantan di Kampung Beris Pacakan, ini telah mengunjurkan sejauh 225 km. Ini telah tersedia menyajikan pada kita satu pola sosial budaya yang merangkumi etnografi maritim yang dalam skala yang besar. Kalau kita lihat kehebatan ataupun penekanan kepada pelayaran perdagangan, aktiviti perikanan, pembinaan bot dan perahu, serta kebudayaan kesenian yang bersangkutan dengan negeri Terengganu itu sendirinya. Baik, secara geografinya yang sangat menarik di Terengganu ini, setiap daerah-daerah di Terengganu itu disempadani dengan sungai. Okey. Di Kemaman kita akan jumpa Sungai Kemaman, di Dongun kita jumpa Sungai Dongun. Ya, betul. Di Marang Sungai Marang, Pulau Terengganu Sungai Terengganu. Dan setiap muara-muara sungai ini telah menyediakan satu pelabuhan saya tersendiri yang telah lama tercatat dalam sejarah global dunia. Okey. Bila sebut pasal catatan dalam sejarah global ni Cik Sabri, boleh Cik Sabri jelaskan sedikitlah tentang catatan-catatan awal ini yang dikatakan adanya dalam peta maritim global tu. Baik, kalau kita pergi kepada sejarah tamadun manusia, kalau tengok ini daripada lebih awal lagi lah, di mana kalau kita lihat
tamadun besar di dunia, sebagai contohnya di tamadun China, kita menemukan pelabuhan-pelabuhan seperti Guangzhou. Okey. Di India, kita akan berjumpa dengan lembangan Sungai Indusnya, ada beberapa pelabuhannya. Di Mesir Purba, kita tengok Sungai Nil tu ada pelabuhan Alexandria. Dan juga di Yunani Purba juga, kalau kita lihat ada di Athens, pelabuhan-pelabuhan yang bersifat negara kota dan pelabuhan ketenteraan mereka. Jadi di sini kewujudan tamadun dunia itu sebenarnya berkait dengan penempatan manusia di pelabuhan itu sendiri. Right. Kalau kita lihat di sebelah rantau kita alam Melayu ini sebenarnya menjadi tempat yang pertengahan antara tamadun di China dan juga tamadun di India ataupun Sebelah Barat. Jadi Kepulauan Melayu ini juga secara langsungnya akan menyediakan tempat-tempat persinggahan ataupun pelabuhan-pelabuhan yang tersendiri yang telah tercatat dalam peta global dunia. Baik. Di abad kedua lagi, kalau kita lihat bagaimana ahli ilmu alam Yunani, kita Ptolemy telah mencatat semenanjung emas di bahagian semenanjung ini ataupun Golden Chersonia. Nama Primula, nama Kole itu ada tercatat dalam peta tadi, yang secara banyak para sarjana telah mengenali atau telah menentukan bahawa Primula itu sendiri adalah di Kuala Terengganu, mana Kole itu adalah di sepadan antara Kemaman ataupun di Pahang. Ini adalah antara catatan yang terawal, tentang nama pelabuhan alam Melayu, khususnya di Terengganu itu sendiri. Okey, baru sebentar tadi Cik Sabri jelaskan menyebut tentang pelabuhan, kewujudan di dalam catatan dunia secara global lah kita katakan. Apakah sebenarnya definisi pelabuhan itu sendiri? Baik. Kalau kita merujuk kepada Kamus Dewan edisi 4, pelabuhan ini sebenarnya kalau kita ditulis adalah sebagai satu tempat kapal berlabuh, persinggahan atau pengkalan kapal. Pelabuhan ini juga berperanan bukan sahaja tempat berlabuh, tapi dia merupakan satu tempat yang singgah yang aman, selamat, terlindung daripada ombak besar, angin serta arus yang kuat. Ini adalah definisi kepada pelabuhan. Kemudian pelabuhan ini pula dia terdiri dari beberapa jenis kategori pelabuhan. Kalau kita boleh lihat peringkat awal yang bagaimana saya ceritakan tadi, pertumbuhan ataupun pengembangan tamadun manusia itu. Pertama, kita akan ada satu dinamakan pelabuhan pembekal. Pelabuhan pembekal ini merupakan pelabuhan terawal di mana pelabuhan ini menjumpakan pusat pertemuan dan membekal hasil tempatan hasil daripada tempatan itu sendiri. Sebagai contoh yang kita tahu, logam, emas, timah, hasil-hasil hutan dan sebagainya. Pelabuhan-pelabuhan ini kalau kita lihat sebagai contohnya di Gangga Negara, di Citu, di Berwas contohnya, di Manjung dan juga di Foloan. Ini Foloan. Foloan sangat menarik sebenarnya. Foloan ini adalah di abad ke-12 di Terengganu itu sendiri, yang merujuk kepada Hulu Terengganu ataupun Kuala Berang. Ini adalah pelabuhan pembekal namanya. Kemudian berkembang daripada situ, pelabuhan pembekal ini berkembang hingga menjadi pelabuhan kerajaan. Pelabuhan kerajaan ini sebenarnya sudah satu sistem pengurusan tempatan negara itu sendiri. Selain daripada membekal, dia juga menjadi pelabuhan ketenteraan dan sebagainya. Antara pelabuhan bersifat kerajaan macam ini, kalau kita lihat kerajaan Melayu lama, kita Angkor di abad ke-5, Funan di abad ke-6, Champa di abad ke-7, Kedah Tua, Langkah Sukar, Sriwijaya, Majapahit dan sebagainya. Ini adalah pelabuhan kerajaan. Manakala pelabuhan Entrepot, yang ketiga, pelabuhan Entrepot ini satu pelabuhan
kerajaan yang telah berkembang besar, menjadi tempat tumpuan daripada negara-negara luar yang datang untuk kegiatan khususnya perdagangan. Pelabuhan-pelabuhan ini mempunyai kedudukan yang strategik. Sebenarnya yang saya katakan tadi, kedudukan di tengah-tengah sebagai contohnya kerajaan Kedah Tua dan Sriwijaya yang Kedah Tua dan Sriwijaya di mana Selat Melaka itu menjadi laluan utama dia menghubungkan antara China dan juga India atau serta ke Eropah. Ini adalah pelabuhan penting pada yang saya kategori pelabuhan itu. entry port. Ya. Jadi berbalik pada catatan awal tadi, ialah kalau kita tadi bagaimana saya sebutkan Petrologi telah mencatatkan peta dunia tahun 150 Masihi, masa itu dah ada disebut tentang Primola dan Kole. Kemudian tidak juga ketinggalan kalau lihat catatan daripada pelayar-pelayar dari China. Kita menemukan sangat banyaklah nama negeri Terengganu ini di kalangan pelayar Cina. Kalau kita tengok Cho Kua tahun 1226 telah mencatatkan nama Terengganu itu. Ada yang menyebutkan Tengyanong, Tinjalu, Dinjalu, itu merujukkan pada nama Terengganu. Kemudian dalam masa yang sama juga ada satu lagi disebut Follow-an. Follow-an dikatakan berjirang dengan kerajaan Tinjalu ataupun Tinjalu tadi dengan Follow-an. Ini maknanya dah ada dua. Selain daripada itu, dalam abad ke-6 hingga 14 dicatatkan terdapat 3 buah kerajaan yang berasaskan pada maritim di Terengganu. Sebagaimana disebut tadi, Follow-an, Tinjalu dan juga satu lagi Tantan. Tantan ini ada satu, tapi bila sarjana berpendapat Tantan ini berjiran dengan satu kerajaan lain namanya Citu. Citu itu dikenali sebagai Tanah Merah. Memang para sarjana berpendapat ini di lembangan Sungai Kelantan, maka Citu ini lebih ke bawah sedikit, mungkin menghala kepada sepadan daerah Besut, dinamakan Citu dan dinamakan Tantan. Dalam catatan Cina, kerajaan Tantan ini sangat masyhur dan pernah menghantar hadiah ataupun ufti ke negara China saban tahun. Ini ada di sini, bermula dari sini telah banyak catatan dibuat. Catatan yang awal kita jumpa dalam setakat ini pada tahun 1512. Kemudian satu ekspedisi ataupun satu rombongan daripada orang Portugis daripada Melaka dalam perjalanan ke Ayutthaya, perjalanan ke Ayutthaya telah singgah di Terengganu. Masa itu di Terengganu dicatatkan dengan nama Tarangkui. Mungkin kalau salah sebutannya lebih kepada Portugis begitu. Tarangkui. Catatan daripada masa tu holder atau kapten iaitu Antonio de Miranda telah singgah di pelabuhan Kuala Terengganu dan telah mencatat bagaimana keindahan Kuala Terengganu itu sendiri dalam perjalanannya ke Ayutthaya, dan kemudian dia juga menceritakan bagaimana kesukaran untuk memasuki kuala Sungai Terengganu kerana pada pendapat ini ditulis oleh pendapat daripada Hugh Clifford. Mungkin kedatangan mereka itu adalah di musim tengkujuh, di mana gelombang itu banyak menghalanglah kesukaran untuk masuk kapal-kapal mereka. Kemudian catatan dari barat juga, kalau lihat tahun 1719 itu seorang pedagang daripada barat, Alexander Hamilton telah singgah di Kuala Terengganu dan mencerita tentang keindahan benting sungai dan kuala sungai yang besar dan kelihatan banyak perahu-perahu dagang daripada luar, bukan daripada tempatan yang berada di situ. Kemudian
Hamilton ni juga mendapat semacam perkhabaran daripada tempat-tempat perdagangan lain supaya dapat susunggah di Terengganu untuk mencari peluang-peluang perniagaan sekiranya dapat di situlah. Kerana Hamilton ini juga menceritakan bahawa Terengganu ini sebuah negara yang banyak mengeksport logam emas dan juga lada hitam. Ini sebanyak ni katanya logam emas dan lada hitam ni diekspor ke negeri China. Memang kalau kita tengok dalam catatan China juga, Terengganu dan Follow-an menjadi satu pusat produk kayu laka ataupun laka wood nama dia. Ini menjadi bahan ekspor utama Terengganu ini ke China. Laka wood ni kalau kita lihat adalah semacam kayu gaharu atau kayu candan yang digunakan. Memang gaharu candan ini memang satu produk yang autentik di sebelah Kelantan, Terengganu dan juga di sepanjang pedalaman. Selepas Hamilton tadi, ada lagi orang barat, J.W. Earl, seorang pelajar British, tahun 1833 juga mencatatkan tentang perihal penduduk, nelayan dan dunia maritim di Terengganu, di mana mereka menceritakan bagaimana sebuah perahu yang sangat cantik benaannya digunakan untuk nelayan untuk keluar ke laut menangkap ikan, dan kegiatan ikan kering masa itulah ada, dan dibuat juga bahan-bahan yang dihasilkan oleh masyarakat maritim itu, antara selain daripada ikan kering ada juga serbuk emas, adanya lada hitam, kemudian adalah juga barang-barangan seperti craft dan sebagainya pada masa itu. Disebut sebagai cotton yang digunakan dan dijual ke negara luar. Jadi menjelang pada abad ke-18 ini telah wujud penempatan masyarakat asing di Terengganu. Contohnya orang Cina, orang Barat, orang Eropah yang datang berdagang dan membina penempatan mereka di sepanjang pesisir dan pelabuhan tu juga di luar-luar ya. Jadi kalau kita melihat tu betapa ketika itu peranan pelabuhan tu sangat-sangat penting lah. Jadi kalau kita lihat di sini, bilakah zaman benar-benar kemuncak ya, kemuncak kegemilangan pelabuhan di Terengganu ni? Baik, kegemilangan, kemuncak kegemilangan ditanda di Terengganu ni kalau ikut pandangan para sarjana sejarah adalah pada awal abad ke-18 dan hingga ke-19. Di sini kegiatan pelayaran dan perdagangan ini telah menjadi satu kegiatan semacam kegiatan rutin masyarakat pesisir ini. Berlayar, keluar, datang dan orang pedagang-pedagang lah. Jadi Kuala Terengganu itu pada masa itu dicatatkan satu pelabuhan yang sangat sibuk. Kesibukan perahu-perahu keluar masuk ini telah dicatat oleh beberapa pedagang-pedagang Eropah. Kita tengok pernah satu masa itu diberitakan dalam satu masa itu lebih daripada ratusan buah perahu yang sedang berlabuh di Kuala Terengganu. Maksudnya perahu tu besar kecil lah. Tapi kalau kita tengok juga yang kedua, kegiatan perdagangan masyarakat tempatan dengan pembinaan perahu-perahu besar. Masa tu kalau kita lihat perahu besar Terengganu ini dalam gemilang dia, di mana perahu ini merupakan perahu dagang yang membawa barangan-barangan dari Terengganu seperti tekstil, barang logam ke Siam. Kemudian dari Siam itu dia akan beli balik barang lain, beras dan garam dibawa balik ke Terengganu. Pada masa itu dah ada satu sistem di mana Shah Bandar telah wujud, Shah Bandar, mana kemudian ada satu sistem yang teratur yang telah dikuasai, yang banyaknya diterajui oleh pemerintahan masa itu. Zaman kegemilangan ini tanda bila bermula pada Sultan Mansur hingga ke Sultan Zainal Abidin. Ini adalah period masa di mana kehebatan kegemilangan dunia
pelayaran dan perdagangan, juga menjadikan pelabuhan Kuala Terengganu itu satu pelabuhan yang sangat aktif. Terkenal dan aktif. Rekod-rekod banyak. Kalau kita lihat kedatangan Abdullah Munsyi Abdullah Munsyi pada tahun 1838. Masa itu zaman pemerintahan Sultan Muhammad I, itu putera Sultan Mansur, anak putera Mansur. Dia telah menceritakan bagaimana bila dia sampai ke pelabuhan itu ada satu kawasan yang dibuat daripada bambu, dijadikan semacam pejabat dan seorang petugas mata-mata, dia kata petugas di situ yang membuat catatan tentang keluar masuk perahu-perahu ini. Ini sebenarnya satu benda yang sangat menarik. Pada tahun 1833 dah ada satu sistem rekod kan. Kemudian kalau kita ingat masa pemerintahan, benda ini bersambung kepada pemerintahan Sultan Umar ataupun Baginda Umar pada 1839. Beliau ni adalah seorang sultan yang berpandangan jauh. Dia sangat menggalakkan perusahaan-perusahaan keraftangan tempatan. Kerana mereka tahu orang di Terengganu pada masa itu sangat mahir. Ya, betul. Ya, mahir dalam kerja-kerja keraftangan seperti tekstil. Kita menghasilkan pelbagai jenis tekstil dengan pelbagai nama-namanya yang menarik. Kemudian juga kita ada barang-barang anyaman, barang-barang logam. Kalau kita lihat dalam rekod produk-produk yang dihasilkan Terengganu itu sangat banyak. Antaranya kalau kita cakap tentang tekstil saja kan, tekstil ada kain bujang, kain bekung, kain samping, kain selendang, kain kelubung, kain lepas, kain itu setangah. Itu jenis pakaian yang dihasilkan. Manakala kalau peralatan-peralatan logam pula adalah kebesaran seperti perhiasan rumah, kayu, perabot rumah, peralatan senjata, keris, tombak, dihasilkan oleh orang Melayu pada masa itu. Manakala hasil-hasil logam yang sangat halus ini kata, seperti gobek, seris, cerana, tapak, ketul dan sebagainya, antara sehinggalah pada masa itu digelar Terengganu itu sebagai Birmingham of Peninsula. Selain daripada itu ada produk-produk yang kadang-kadang yang menjadi otentik, yang sebut tadi sebagaimana kayu laka tadi, kayu gaharu, cadang. Kemudian dalam ni juga dalam masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin, ataupun sebelum itu, kegiatan bahan-bahan pertanian juga menjadi satu produk. Tadi saya sebut macam kapur barus, getah jelutong, kayu cadang, rotan. Kemudian yang tidak ketinggalan juga adalah ternakan. Lembu juga merupakan satu komoditi kita yang diekspor, dihantar ke Singapura. Memang ada catatan bahawa lembu ni juga diekspor. Kemudian dalam catatan laporan tahunan British, rupanya lempuk durian. Ada ya? Durian tu dijadikan lempuk, kemudian juga menjadi satu barang yang diekspor ke Singapura. Ini memang ada dengan jumlah pendapatan tahunan. Kau kan tahu berapa tu Cik Sabri? Ini masa dah ada zaman penasihat British dah ada. Saya dalam awal sekarang. Kemudian masa tu juga dah ada satu sistem yang lengkap di mana Sabandar tu dah disediakan Harbour Master. Harbour Master ni adalah ketika pegawai pelabuhan yang telah menyelenggara yang mengawal, yang mengadakan semacam dokumen-dokumen yang disebut port clearance. Port clearance ni adalah surat-surat kelulusan datang berlabuh atau keluar masuk. Ini ada port clearance dan duty cukai telah ada masa tu. Kalau ikut pada zaman Sultan Zainal Abidin telah ada cukai dinamakan cukai labuh batu. Labuh batu dikenakan setiap kapal-kapal yang datang, dikenakan dengan jumlah yang yang ditetapkan. Antaranya dikatakan kalau perahu tu, kapal tu besar antara RM8 hingga ke RM12 gitu. Dikenakan cukai itu. Manakala cukai pada perahu-perahu tempatan itu lebih rendah daripada itu. Kemudian kalau kita lihat di era Zainal Abidin, Sultan Zainal Abidin III juga telah banyak kapal-kapal steam. Ini dah ada zaman kapal steam yang telah masuk berlabuh di bandar Terengganu. Kapal-kapal kalau kita lihat milik Siamese Navigation
dan juga Siamese Navigation dan East Asiatic Company ni ada dua syarikat yang besar yang mengendalikan kapal-kapal pengangkutan yang berpekalan di Bangkok, ya, menggunakan Kuala Terengganu, Dungun, Kemaman itu adalah destinasi persinggahan mereka. Destinasi persinggahan mereka dalam perjalanan daripada Siam ke Singapura. Jadi dengan secara tidak langsung ini telah memeriahkan lagi, sistem pengangkutan. Faktor-faktor alam tu yang strategik dikira tu, apakah faktor-faktor lain kegemilangan, kemuncak kegemilangan ataupun penyumbang kepada kepesatan pelabuhan di Terengganu ketika itu? Baik. Faktor-faktor yang menyumbang kepada kegemilangan pelabuhan Kuala Terengganu dan juga pelabuhan-pelabuhan lain masa itulah. Ketika itu selain daripada Puan Ramlah beritahu tentang faktor geografi, kita punya muara sungai yang sangat luas, yang terlindung daripada ni, dan juga tapi faktor yang saya rasa faktor yang paling asas sekali adalah sistem takbiran. Kita melihat kegemilangan pelabuhan Pekalan Terengganu ini bermula pada era Sultan Mansur, tahun 17 di mana Sultan ini telah memainkan peranan sebagai menggalakkan pelabur-pelabur orang Cina, orang Barat, orang asing masuk untuk datang berniaga. Di samping mereka ini juga mempunyai saham ataupun juga turut berniaga sekali dalam usaha mereka ini. Jadi kalau kita cerita barang-barang pertanian seperti lembu yang ekspor ini, sebahagian besarnya dikendalikan oleh pihak kerajaan itu sendiri. Kerajaan sendiri. Ini sebenarnya yang mendatangkan satu hasil yang agak lumayan juga kepada negeri, di mana kebijaksanaan pemerintah masa itu. Kalau kita lihat cukai, macam saya beritahu tadi, cukai labuh batu yang diperkenalkan di Sabah dan Kuala Terengganu masa itu telah mengawal kedatangan kapal dagang asing yang masuk ke Terengganu, dan hasil cukai yang digunakan untuk masyarakat selepas. Baik, berbalik kepada kegemilangan tadi, kita cakap kegemilangan sekali lagi. Ejen British di Terengganu, iaitu J.L. Humphreys, dalam laporan tahunan tahun 1915 telah merekodkan sebanyak 11 buah kapal milik Straits Steams Company Limited, 6 buah kapal milik Siam Steam Navigation yang membuat persinggahan sebanyak 168 kali di Kuala Terengganu. Ini adalah rekod daripada laporan tahunan ini di Terengganu. Ini melihat bagaimana pesatnya ataupun persinggahan mereka itu di Kuala Terengganu. Tapi destinasi di Terengganu yang lain, kalau kita lihat kapal-kapal yang contohnya diberi nama yang sangat masyhur masa itu, SS Asdang, SS Boribat, SS Hong Ho dan sebagainya, ini menggunakan pelabuhan-pelabuhan Kuala Besut, Setiu, Kuala Terengganu, Dungun dan juga Kemaman. Ini tempat persinggahannya sebelum meneruskan perjalanan ke Singapura dan juga pulang alik ke di sini banyak. Kalau kita tengok rekod di mana masyarakat Terengganu sendiri, pedagang-pedagang Terengganu menggunakan kemudahan kapal ini untuk berus niaga ke tempat-tempat lain. Bila ditanya tentang faktor-faktor kegemilangan tadi kan, saya balik semula kan, kegemilangan selain daripada kita bercerita tentang rupa bumi kita, yang saya kata setiap daerah kita tu, setiap pelabuhan di Kuala Terengganu itu dimulakan di muara sungai. Sebagainya Sungai Kemaman, Sungai Dungun, Sungai Marang, Kuala Terengganu. Ini anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang negeri Terengganu. Baik. Faktor yang saya kata penting adalah sistem pentadbiran. Ini di mana peranan Sultan masa itu, daripada era Sultan Mansur, Sultan Baginda Umar, Zainal Abidin, ini adalah mereka yang mempunyai business thinking yang sangat tinggi. Jadi
dia mempelawa, dia menggalakkan, dia memberi ruang kepada pedagang-pedagang asing, orang luar datang untuk berniaga di Terengganu. Dalam masa yang sama, pihak kerajaan juga masa itu juga mengambil peranan sama-sama berniaga untuk mendapat hasil pada negeri itu sendiri. Ini yang saya rasa faktor yang menyumbang kepada kesihatan itu. Juga yang antara faktor-faktor lain saya kira adalah produk hasil. Ini produk hasil dalam negeri yang sangat autentik. Bila saya terang tadi tentang kayu laka, kayu candan, kerbau, lembu, tekstil, barang logam, silver kan. Ini adalah satu barang-barang yang tak ada di tempat lain kemungkinan kan. Hanya di Kuala Terengganu atau di Terengganu saja yang dibawa. Kemudian faktor yang akhir saya kira adalah aktiviti sokongan kepada sokongan. Di sepanjang pesisir di Kuala Terengganu ini banyak tempat-tempat pembinaan bot dan kapal. Betul. Ini ada juga menyumbang sebarang kerosakan pada perahu dagang, kapal. Dibina atau dibaiki di sini. Kerana pada masa dulu, kalau kita lihat Kuala Terengganu ini menjadi tumpuan pelbagai masyarakat luar. Orang daripada Bugis, Sulawesi, China, Barat, daripada Eropah. Sehingga kan di area kawasan di Duyung itu satu kawasan hujung Bugis. Hujung Bugis ini diceritakan orang dari mana banyak perahu-perahu daripada Sulawesi, daripada Bugis ini sehingga untuk membaiki atau membaik pulih sedikit-sedikit kerosakan perahu-perahu mereka. Di sini juga orang-orang di Pulau Duyung khususnya tukang-tukang ini memerhati, melihat dan mempelajari. Di sini dah berlaku semacam pertukaran kemahiran antara orang Bugis dengan orang kita lah dengan ini adalah aktiviti. Saya nak sebut sikit apabila kita bersebut tentang pelabuhan juga di Terengganu ini, mungkin kita tak lupa kepada wujudnya pangkalan-pangkalan ni. Oleh kerana umum mengetahui dan Cik Sabri menerangkan kepada kita sebelum ini bahawa daerah-daerah kita di Terengganu ini kebanyakannya ataupun disempadani kan oleh Sungai Waima. Antara Kelantan dengan Terengganu sendiri pun adanya kewujudan sungai, dan saya nak tanya itulah bagaimana kaitan pelabuhan dengan pangkalan ni yang berada di sepanjang sungai kita Terengganu. Sabri pengkalan atau pangkalan. Dalam sebutan nahwu ataupun sebutan biasa itu dalam kamus disebut pangkalan. Tapi kita telah familiar dengan nama pengkalan, PENG. Pengkalan. Definisinya pengkalan ini merupakan satu tempat kapal berlabuh juga, tempat menambak perahu atau tempat mengumpul barang-barang dagangan. Ini adalah jadi secara harfiahnya lah pengkalan ini lebih kecil daripada pelabuhan. Dan pengkalan ni kebanyakannya berada di posisi sungai. Ini pengkalan. Tapi melalui kajian pengkalan-pengkalan ini sebenarnya adalah berfungsi sebagai satu pusat pertemuan komuniti setempat kawasan antara fungsi sama ada dia di hulu sungai ataupun di mara sungai. Ini adalah pengkalan, tempat transit sebelum kadang-kadang dia menjadi pelabuhan kecil. Orang kampung dari pedalaman buat turun barang dagangan dia hasil sebutan dia tak ada pengkalan. Pengkalan. Jadi kemudian pengkalan-pengkalan ini kalau kerana geografi negeri Terengganu itu banyak sungai-sungai. Jadi sepanjang sungai ini telah terbina banyak pengkalan-pengkalan yang digunakan oleh masyarakat setempat. Kalau kita lihat daripada kategori pangkalan itu sendiri. Yang pertama kalau lihat ada pengkalan yang berasaskan pada kegiatan ekonomi. Pengkalan yang berasaskan pada kegiatan ekonomi ini biasanya di pengkalan tersebut berhampiran dengan pasar ataupun kedai-kedai tempat perniagaan. Itu pengkalan. Maknanya pengkalan berhampirannya akan ada pasar, akan ada kedai-kedai untuk pemula. Sebagai contohnya kalau di Terengganu itu kita tengok pengkalan kedai Binjai, pengkalan kedai payang, pengkalan Maneh,
pekalang tepuh. Jadi pekalang ini digunakan untuk pertemuan orang-orang menghantar barang-barang produk untuk dipasarkan atau dijual. Kemudian kita ada pekalang feri. Kerana sepadan negeri daerah Terengganu itu dipisahkan oleh sungai, jadi jalan untuk menyeberangi sungai pada masa itu sebelum adanya feri biasanya digunakan sampan atau perahu. Tapi bila dah ada feri, kerana setiap sungai-sungai di Terengganu ni, Kemaman ada feri Kemaman, Kemasik feri Kemasik, Marang feri Marang, Lungun feri Lungun, okey. Terengganu ada feri Bukit Losong. Ini feri-feri. Ini pekalang, wujudnya juga pekalang feri yang menjadi pusat kepada masa itu Jawatan Kerja Raya ataupun dipanggil PWD, Public Works Department, menyelaraskan kegiatan perjalanan feri tadi. Ini pekalang feri. Kemudian yang popular juga adalah pekalang nelayan. Pekalang nelayan ini kebanyakan berada di pesisir pantai. Okey, kalau kita tengok macam pekalang Maras, pekalang Kemasik, pekalang ini kekal hingga hari ini. Tapi cuma aktiviti tidak sehebat dulu lah. Betul-betul. Pekalang nelayan ini juga menjadi satu pekalang yang menjadi tumpuan masyarakat pada masa itu. Penting pada masa itu. Kemudian yang lain adalah pekalang yang bersifat pekalang komuniti ataupun pekalang kampung. Dulu kerana perjalanan masyarakat dulu hanya menggunakan perahu, jadi setiap kampung itu sendiri akan ada satu pekalang. Pekalang kampung yang menjadi kegunaan ataupun tempat perahu-perahu mereka itu berhenti singgah. Dalam pada masa yang sama juga pekalang ini akan ada juga pekalang persendirian. Pekalang individu. Mana kalau kita tengok contohnya pekalang persendirian ini macam garah kereta. Kereta mereka jalan untuk parking. Parking kat pekalang ini timbullah nama-nama pekalang yang atas nama individu. Pekalang Cik, pekalang Tok Guru ni, pekalang ni nama-nama mereka ni dia pula di samping walaupun nama tu nama personal, tapi ada orang kampung juga letakkan perahu-perahu mereka di. Itulah bezanya antara pelabuhan dengan pangkalan. Pangkalan lebih kecil dan ditupukan pada tepi-tepi sungai, di mana kepentingan juga hampir sama, cuma dalam sangat bentuk yang sesuai, yang kecil. Jadi kalau ikut di sini Cik Sabri, jelaslah pada kita bahawa laluan air sama ada sungai atau laut itu menjadi sangat penting pada satu era dahulu di Terengganu sendirilah. Jadi saya rasa kita pun melalui, mungkin pelabuhan itu dah melalui kemerosotan juga. Jadi saya nak Cik Sabri sentuh sikit lah. Walaupun kita secara tu kita tahu kenapa benda tu boleh berlaku, tapi saya kira Cik Sabri boleh sentuh sikit tentang faktor-faktor kemerosotan pelabuhan atau pangkalan di Terengganu kini. Dia sebenarnya secara ringkas lah, secara umumnya kalau kita lihat perkembangan modernisasi inilah. Bila zaman dah moden, kegiatan sungai ataupun kegiatan laut ini telah diambil alih oleh dengan penyediaan kemudahan-kemudahan jalan darat yang banyak. Jadi kegiatan ini agak menurun. Kalau dulu orang menggunakan sungai untuk yang lain, tapi sekarang dah ada dengan jalan raya, jambatan apa semua tu, jadi dengan sendirinya sehingga, tapi dalam masa yang sama masih wujud pelabuhan-pelabuhan lama tadi, tapi dia dah di-upgrade dengan keadaan moden. Sebagai contohnya pelabuhan Kemaman tu jadi satu pelabuhan yang sangat besar sekarang ni di sebelah pantai timur. Kuala Terengganu masih ada dengan pelabuhannya dan juga ada sistem daripada yang dikendalikan oleh Jabatan Laut dan sebagainya. Jadi rekod apa semua tu masih ada, sama dipertingkatkan menjadi satu pelabuhan yang moden. Jadi dari perspektif perlayaran dan perdagangan itu agak kurang, tapi masih ada lagi kegiatan tu sekali. Sama juga dengan pengkalang-pengkalang ni sekarang. Perahu-perahu ni dah tidak digunakan lagi, hanyalah tinggallah nama-nama saja yang tinggal sebagai penghalang itu. Dari segi fungsi dan peranannya dah tidak seperti dahulu. Okey Cik Sabri, apa yang kita bincangkan pelabuhan pangkalan dari sudut sejarah, saya kira sedikit dalam 3 minit
boleh Cik Sabri simpulkan berbicara kita hari ini mengenai pelabuhan dan pangkalan? Baik, sebagai kesimpulan, Ya. apa yang kita bincangkan sekarang ini tentang bagaimana perkembangan pelabuhan-pelabuhan di Terengganu itu khususnya lah, kerana kita tahu salah satu subjek yang agak popular yang mana diketengahkan oleh Muzium Terengganu adalah maritim. Okey. Maritim, craft dan dunia Islam. Ini adalah tiga subjek yang saya rasa menjadi ikon kepada negeri Terengganu itu sendiri. Jadi kajian tentang dunia maritim di Terengganu ini telah menemukan macam nama negeri Terengganu serta peranan Terengganu itu sendiri dalam dunia maritim global itu ada tercatat, ada tercatat. Jadi yang kedua, geografi negeri Terengganu itu sendiri yang berhadapan dengan laut luas dan juga muka buminya dengan sungai-sungai telah menyediakan variasi budaya maritim itu yang sangat pelbagai variasi, dan benda-benda ginilah diharapkan kepada mereka-mereka yang akan datang untuk terus menggali, terus mencari, terus menghasilkan penyelidikan khususnya ada khususan rujukan silang daripada catatan dari luar tentang negeri Terengganu ini. Saya sangat optimis sebenarnya. China Siam atau Thailand dan juga Indonesia itu juga mempunyai banyak bahan-bahan bukti dan rekod tentang prestasi tentang pelabuhan di Terengganu itu khususnya. InsyaAllah semoga adalah mereka-mereka yang akan membuat kajian-kajian lanjut untuk membuat pembuktian-pembuktian untuk penemuan-penemuan baru di masa yang akan datang dalam memperihalkan Terengganu memiliki sebuah nama besar dalam dunia maritim. Alhamdulillah, kita sangat rasa puas walaupun ada lagi yang mungkin tertinggal dan mungkin sesi akan datang kita jemput lagi Cik Sabri untuk ke studio kita bercakap lagi tentang pelabuhan dan pangkalan, dan saya yakin banyak lagi. Alhamdulillah. Dan jadi Mandalika TV Muzium Negeri Terengganu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Sabri kerana sudi berkongsi dengan kita hari ini tentang pelabuhan dan pangkalan di Terengganu. Jadi kepada sebelum berakhir, sebagaimana biasa, pesanan kepada penonton di luar sana, jangan lupa untuk subscribe channel Mandalika TV dan tekan loceng notifikasi di bawah Jadi sekali lagi terima kasih Cik Sabri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.